Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mukadimah Alika Balqis. Saya merupakan murid tahun 6 Kebangsaan Belatik yang terletak di daerah Papan, Sabah. Kod sekolah saya ialah XBA 4203. SK Belatik merupakan sekolah SKM, sekolah kurang murid, dan merupakan sebuah sekolah yang berskala kecil, di mana terdapat 90 orang murid dan 13 orang guru yang hebat. Bak kata orang, anak murid yang hebat tidak akan lahir tanpa kewujudan guru-guru yang hebat. Seperti pepatah Melayu mengatakan, di mana tumpahnya kuah kalau bukan ke nasi. Sekolahnya kecil, orangnya juga kecil, tapi jiwanya besar. Saya merupakan anak pertama dari 3 orang adik-beradik. Saya sangat minat bermain badminton. Hobi bermain badminton ini merupakan aktiviti yang sering saya lakukan apabila balik dari sekolah ataupun pada bila-bila masa berkelapangan. Satu pepatah bahasa Melayu kegemaran saya iaitu usaha tangga kejayaan. Pepatah ini saya pegang sebagai membakar semangat dan pendoman untuk saya teruskan perjuangan dan maju ke hadapan. Dalam video ini saya berbesar hati ingin berkongsi tentang sebuah buku yang saya sukai, yang mempunyai isi yang menarik untuk dikongsikan bersama. Jadi, ayo kawan-kawan. Buku yang ingin saya kongsikan hari ini berjudul Nabi Lut hingga Syuaib. Buku ini ditulis oleh Haji Abdul Rani Mustafa. Buku ini diterbitkan pada 1990 dan mengandungi 97 halaman bercetak. Saya memilih buku ini kerana jalan cerita yang menarik serta tidak membosankan. Bahasa yang digunakan oleh pengarang pula sangat jelas dan mudah untuk difahami. Sinopsis buku cerita ini bermula dengan kisah penduduk negeri Madian dan Aika yang amat jahat dan kejam. Mereka tiada balas kasihan sesama sendiri maupun orang lain. Mereka suka merompak, menipu dan melakukan jenayah, termasuk menipu timbangan dan sukatan. Allah utuskan Nabi Syuaib kepada penduduk Madian dan Aika untuk beriman kepada Allah, supaya dengan itu mereka akan meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Orang yang tidak beriman akan melakukan pelbagai perbuatan jahat. Kedua-dua kaum Madian dan Aika ditimpakan azab dan dimusnahkan, sementara orang-orang yang beriman dan pengikut-pengikut Nabi Syuaib diselamatkan. Melalui kisah teladan penduduk negeri Madian dan Aika dan kisah Nabi Syuaib itu tadi, saya dapat menyimpulkan bahawa jalan cerita yang disampaikan oleh pengarang dalam buku ini sangat menarik dan bahasa yang digunakan juga amat jelas. Ini merupakan faktor-faktor utama kenapa saya begitu bersemangat, berminat untuk menghabiskan cerita ini sehingga ke muka surat terakhir. Selain itu, peristiwa di mana Nabi Syuaib memujuk orang-orang kafir dengan cara yang baik merupakan faktor yang mencuit hati saya untuk terus membaca buku ini. Yang diterangkan dalam buku ini, orang-orang kafir ingkar dan meneruskan perbuatan jahat mereka. Namun, Nabi Syuaib tanpa berputus asa sentiasa mengingatkan mereka bahawa kemungkaran yang mereka lakukan akan mendapat azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mereka terus mencabar Nabi Syuaib untuk membuktikan amaran-amaran tersebut. Seolah-olah mereka tidak percaya dengan kata-kata yang dikatakan oleh Nabi Syuaib. Melalui insiden ini, saya dapat belajar satu nilai penting, iaitu kita perlu berhati-hati dengan apa yang kita lakukan kerana setiap perbuatan kita pasti ada balasan. Sebagai contoh seperti Nabi Syuaib, orang-orang kafir di mana mereka ingkar akan amaran-amaran yang dikatakan oleh Nabi Syuaib. Akhirnya mereka mendapat azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan itu sahaja, karakter yang saya sukai di dalam buku ini ialah Nabi Syuaib, kerana Nabi Syuaib mempunyai sifat tidak mudah berputus asa walaupun gagal berkali-kali. Akhir sekali, cerita dalam buku ini mengajarkan kita untuk terus berusaha dan tidak berputus asa walaupun selalu mengalami kegagalan. Nilai ini mengingatkan saya dengan sikap Nabi Syuaib yang sentiasa berusaha dan tidak pernah putus asa walaupun sentiasa mengalami kegagalan, terutamanya dalam membimbing penduduk Madian dan Aika untuk terus beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memperkenalkan diri sudah, berkongsi buku pun sudah.
elok kiranya saya mengundur diri. Sebelum itu, 10 jari disusun rapi tanda maaf atas segala kekurangan dan kelemahan diri. Terima kasih sekali lagi atas masa yang diluangkan untuk menonton video pendek ini. Izinkan saya menyampaikan sekerat pantun sebagai penutup video kali ini. Gunung nan tinggi di balik awan, bagai terlihat bintang bertemu. Sampai sini tuan dan puan, ada hayat kita bertemu. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.